Okey, bab semayang, bab puasa, Allah bagi keringanan. Walaupun wajib 30 hari bulan Ramadan, tapi orang musafir boleh tangguh, boleh tunda. Orang sakit boleh tangguh, boleh tunda. Orang haid, orang nifas, orang menyusu, ada keringanan yang Allah bagi. Walaupun tu adalah perintah wajib. Kalau bab zakat pula, memang ada sebahagian orang Allah anugerahkan dengan harta, tapi dia bagi keringanan. Hanya cukup haul, cukup nisab. Tak cukup haul, tak cukup nisab, tak payah. Orang kaya wajib bagi zakat, orang miskin wajib terima zakat. Apa masalahnya? Haji pula senang. Haji hanya wajib kepada yang mampu. Yang mampu. Hak tak mampu, tak payah pi. Disebabkan dia berasa sampai bila-bila tak mampu, dia tak ada niat pun nak pi. Itu bahaya. Sebenarnya bila Quran sebut istita'ah ni bukan sekadar mampu, tetapi menyediakan kemampuan. Yang ni kita silap faham. Jadi bila kita meletakkan skeptik mampu dengan tak mampu, orang yang tak mampu sampai bila dia tak pasang niat, tuan-tuan? Pasal apa tak pergi Mekah? Tak mampu, Ustaz. Bagi dia orang hak mampu saja pi. Sebab dia skeptik dia, hak ni mampu, hak ni tak mampu. Bila tak mampu sampai bila-bila tak mampu. Istita'ah yang sebenar menyediakan kemampuan. Kita memang tak mampu, tapi kita taruh sikit-sikit. Kita yang melengkapkan dan menyediakan kemampuan tu. Kalau letak atas tak mampu, memang dia tak akan pasang niat sampai bila-bila. Jadi hanya orang mampu sajalah boleh pergi haji. Kita tengok kalau kita baca sejarah-sejarah sedih, sejarah-sejarah kita kata yang boleh jadikan pedoman dan iktibar, kadang-kadang hanya jual buah-buahan tertentu boleh pergi haji. Jual ubi-ubi boleh pergi haji. Sebab apa? Dia menyediakan kemampuan tu. Memang kalau kita secara zahir dia tak mampu, tapi yang Allah suruh menyediakan kemampuan. Sebab tu dalam hidup ni Allah tak tengok keputusan, Allah tengok ikhtiar kita. Macam Nabi berperang, Allah nak tengok kita berperang. Ting. Menang kalah bukan cerita kita. Menang kalah bukan cerita kita. Kita yang gerakkan tubuh kita, tangan, kaki, tulang empat kerat masuk medan. Allah nak tengok tu. Betul ke kamu pertahankan agama? Kamu syahid ke? Kamu tak syahid ke? Kamu menang ke? Kamu kalah? Tu kerjaku. Tu dari sudut apa yang kita sebutkan sebagai keringanan, sebagai rukhsah. Dulu perang, kalau kita tengok orang agama dulu, ghanimah diharamkan. Cuba buka hadis-hadis tentang kisah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni dilantik khas oleh Nabi Musa. Kalau aku wafat, kamulah memimpin Bani Israel. Bila Harun wafat, Nabi Musa wafat, Yusha' bin Nun jadi pemimpin Bani Israel, kena lawan orang Kanaan. Berperang. Bila berperang, menang. Bila menang, kumpulkan ghanimah. Tapi ghanimah dulu haram, tak boleh diambil. Zaman tu dia akan turun api suci. Allah akan turunkan api suci ni keliling ghanimah, kemudian dia naik hilang tu. Api suci ni macam hak makan Habil dan Qabil punya korban dulu. Jadi korban Habil, korban Qabil turun api suci tu, Allah memilih hak mana, dia naik. Kalau zaman Nabi Muhammad haram lagi tak ghanimah selepas peperangan? Tak haram dah, dihalalkan. Maksudnya keringanan. Ketika kes zaman Nabi Yusha' ni, api tu datang tapi dia tak mau bawa ghanimah tu pi sekali dengan dia. Jadi Nabi Yusha' ni mesti ada berlaku pengkhianatan ni. Ada siapa dak sembunyikan harta ghanimah, tak kumpul dan tak letak dalam tempat himpunan. Masing-masing tak mau mengaku. Akhirnya kepala-kepala kepada 12 Bani Israel kena bersalam dengan Nabi Yusha'. Mari ketua ni salam. Mari ketua ni salam. Ada beberapa ketua tu bila salam jari dia, tangan dia terlekat. Baik hang mengaku, hang sembunyi apa? Bila bawa keluar tuan-tuan, kalau kita pun, kita pula saya lah, tuan-tuan mungkin tak. Mungkin akan sembunyikan. Apa dia yang mereka sembunyikan? Emas sebesar kepala lembu. Kepala lembu hari ni bukan emas, kepala lembu berapa kilo? Lebih kurang lah agak-agak. Kepala lembu berapa kilo?
Ringan-ringan. Berapa kilo kepala lembu? 5 kilo. Lebih kot. Besar juga kepala lembu ni. Takkan 5 kilo je. 10 lah, 10 kilo. Tu kepala lembu betul. Kalau emas sebesar kepala lembu, letaklah 30. Harga hari ni 30 kilo emas berapa? Kalaulah kita duduk perang-perang jumpa hak tu, agak-agak sembunyi juga ke? Agak-agak rasa nak sembunyi juga ke? Jangan tuan-tuan, besar ni emas. Kita hak gelang besar ni pun action habis teh dah orang perempuan dah. Padahal gelang besar ni je pun. Kenduri tu sengaja pakai hak labuh, nak suruh bila macam ni jatuh sendiri baju. Nak tunjuknya besar jam je. Ni besar kepala lembu tuan-tuan. Mungkin kita tertawan dan tertarik. Jadi bila letak balik hak pengkhianatan tadi, barulah api tu mari ambil. Tapi Allah ringankan, rukhsahkan, halal. Ghanimah. Banyaklah keringanan-keringanan yang Nabi minta pada umat dia. Okey, yang kelima. 9.20 dah. Biasa 9.20 ni ada yang cari dinding, cari tiang tak? Biasalah. Sebab itulah orang tua kata kalau nak tengok orang sihat, pi mana? Pi pasar raya dengan panggung wayang. Confirm tak ada sakit tu kalau pasar raya dengan panggung wayang. Kalau nak tengok orang sakit, pi hospital. Nak tengok orang jahat, pi penjara. Nak tengok orang mengantuk, pi ke masjid. Bukan masjid ni lah, masjid Nicaragua, Zimbabwe tu kita cerita. Okey. Habis bab tu, kita tengok bab seterusnya. Rasulullah tidak ada kompromi dalam soal pelaksanaan syariah. Bab nak laksanakan hukum syariah, Nabi tak ada kompromi. Dalam sejarah peristiwa ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Seorang wanita bangsawan Arab Quraisy, Fatimah binti Al-Aswad. Fatimah binti Al-Aswad ni daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum antara Bani Quraisy yang elit. Bani Makhzum ni adalah siapa dia? Abu Jahal lah. Abu Jahal tu Bani Makhzum. Saidina Umar campuran Bani Adi dengan Bani Makhzum. Bapa Saidina Umar Bani Adi, mak dia Bani Makhzum. Mak Saidina Umar tu kakak kepada Abu Jahal. Saidina Umar tu anak saudara Abu Jahal. Saidina Umar anak saudara Abu Jahal. Kakak dia nama Hantamah binti Hisham. Abu Jahal Amru bin Hisham. Hantamah mak Saidina Umar. Jadi Saidina Umar gabungan dua kabilah yang dikatakan digeruni. Bani Adi pun hebat, Bani Makhzum pun hebat. Antara contoh Bani Makhzum yang lain, Khalid Al-Walid Bani Makhzum. Memang geng-geng kor punya perang ni. Jadi salah seorang wanita dia, Fatimah binti Al-Aswad, tertangkap. Ada riwayat Aisyah sebut 3. Ulama-ulama sejarah bentangkan 3 sebab kenapa dia ditangkap. Pertama, Aisyah kata dia ni jenis suka pinjam barang orang, bila orang minta dia nafi. Contohlah kita kata pinjam gelang ke, pinjam perhiasan ke, tapi bila kawan tu kata janji nak bagi ni, bila masa aku pinjam hang, dia ada style tu. Jadi ada satu kes kata kes ni kerana macam tu. Ada riwayat lain kata memang dia ambil daripada orang lain, ambil dengan cara curi lah. Ada satu riwayat lain, waktu malam dia terserempak dengan seorang pengembara, dia curi salah satu beg yang dibawa oleh pengembara dan akhirnya tertangkap. Lalu keesokan dibawa masalah dia pada Nabi. Jadi bila dia ni golongan elit, maka orang-orang Bani Makhzum yang ketua-ketua tu pergi mintalah keringanan dengan Nabi. Kalau boleh nak hukum ni jangan hukum berat-berat, bagilah keringanan pada dia. Dan kalau boleh maafkan, kira orang panggil apa kalau dalam mahkamah? Kes apa ni? Kes diselesaikan, dilucutkan kes ni, tak payah-payahlah diam-diam. Nabi tolak. Kemudian sebab Nabi tolak, mereka guna orang tengah. Mereka guna orang tengah. Siapa dia? Antara orang yang dicintai Nabi ialah anak kepada anak angkat dia. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, anak angkat kepada anak angkat Nabi Usamah bin Zaid, jeneral perang tu. Jadi sebab Nabi sayang Zaid, dia guna Zaid, tolonglah kamu jadi orang tengah bagi pihak kami, pi pujuk Nabi supaya ringan, kurang-kurang pun ringanlah bebanan. Jangan potong tangan, sebab mencuri ni hukum potong tangan.
Pilah Usamah bin Zaid cerita kat Nabi. Tak dan habis Usamah Zaid bercakap, adakah kamu nak bersyubhah untuk melanggar undang-undang Allah? Tegas Nabi. Walaupun dia sayang dekat Usamah, tapi adakah kamu nak bersyubhah dengan mereka, nak langgar undang-undang Allah? Diam, jangan bercakap kamu wahai Usamah. Tidak ada pilihan untuk melanggar undang-undang Allah. Lalu Usamah pun terkejut, sedar kesalahan diri dia, dia minta keampunan daripada Rasulullah akibat terlajaknya perkataan begitu depan Nabi. Hari yang lain, petang hari Nabi keluar. Antara perkara masyhur yang Nabi sebut, sesungguhnya kebinasaan dan kemusnahan umat-umat sebelum kamu ialah kerana bila orang-orang besar dan mulia di kalangan kamu yang mencuri, kamu lepaskan mereka. Tapi bila orang-orang yang kecil di kalangan kamu yang mencuri, kamu laksanakan hukuman atas dia. Lalu keluarlah kalimah masyhur Rasulullah, dan kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangan dia. Maka hukuman tu potong. Waktu tu mereka tak puas hati lagi, mereka pergi minta tolong dengan isteri Nabi. Siapa isteri Nabi? Ummu Salamah. Ummu Salamah nama betul dia Hindun binti Abi Umayyah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Sebab bapa kepada Ummu Salamah memang Bani Makhzum. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Bani Makhzum. Anak dia Ummu Salamah, isteri Nabi. Tolonglah, ni bani kita, orang suku kita, minta dengan suami kamu Muhammad, tolong ringankan. Nabi tolak. Akhirnya tetap dijalankan potong tangan ke atas Fatimah binti Al-Aswad. Dan direkodkan dalam sejarah, lepas potong tangan dia jadi baik. Dia insaf, tak buat dah kerja-kerja lama dia. Sebab itulah Al-Quran sebut dalam surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wa huwal azizul hakim. Orang yang mencuri, sama ada berjantinakan lelaki atau berjantinakan perempuan, faqta'u aydiyahuma. Dua-dua kena potong tangan. Tapi terma potong tangan jangan disalah anggap. Maksudnya kena detailkan mengikut hadis-hadis yang lain. Bukan kata curi 2 kupang pun kena potong tangan. Jangan ambil keumuman tu. Asal kata curi potong tangan. No. Dia kena lebih 1/4 dinar baru kena potong tangan. Setakat curi roti gardenia 2 bungkus tak payahlah potong tangan. Dan kes kecurian juga kena tengok condition. Tengok tu, bukan sekadar barang yang dicuri, pencuri tu. Orang mencuri tu pasal apa curi? Lapar 10 hari tak makan. Benarlah dia mencuri, bukan setakat barang curi tu jadi perbahasan. Konteks orang yang mencuri tu kerana lapar, kerana tertekan. Boleh faham ah? Okey. Jazaan bima kasabah. Dia dipotong tangan, dihukum sebab apa? Sesuai dengan perbuatan yang dia buat, nakalan minallah, sebagai salah satu bentuk penyiksaan daripada Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah dialah zat yang maha bijaksana lagi maha zat yang aziz. Apa aziz? Perkasa, hakim, bijaksana. Curi potong tangan, tapi dia ada terma-terma perbahasan-perbahasan dalam ilmu fiqh. Tang mana nak potong, kalau kecurian kali kedua nak potong tang mana, kalau berlaku lagi selepas 2 kali mencuri nak potong tang mana. Dia ada garis-garis panduan yang perlu dipatuhi.